Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab 9, laju dan pejutan, subtopik 9.1 iaitu laju. Saya harap awak dah bersedia dengan buku teks. Hari ini kita nak belajar apa? Akhir kelas ni, awak boleh menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Yang kedua, awak boleh memerihalkan perbezaan antara laju seragam dan laju tak seragam. Kita akan tengok kita punya standard pembelajaran kita yang pertama. Kita nak menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Biasanya kalau awak tengok dekat belakang lori, lori atau bas, awak akan nampak ada simbol laju. Contohnya macam gambar ni. Awak nampak 80 km/j. Jadi 80 km/j ni kita sebut dia sebagai 80 km per jam. Yang membawa maksud lori ni dia akan bergerak 80 km dalam tempoh 1 jam. Daripada sini kita boleh dapat laju ialah hasil bahagi jarak dan masa. Yang ini pula adalah formula. Formula kalau kita nak kira jarak, laju ataupun masa. Kita boleh gunakan segitiga ni. J mewakili jarak, L mewakili laju dan M mewakili masa. Daripada segitiga ni kita dapati kalau kita nak cari laju, kita buat jarak bahagi dengan masa. Kalau kita nak cari masa, jarak bahagi dengan laju. Dan kalau kita nak cari nilai jarak, sama dengan laju darab masa. Macam mana kita nak gunakan segitiga ni? Contoh, kalau kita nak cari nilai laju L, kita tutup L. Yang kita nampak jarak bahagi dengan masa. Kalau kita nak cari nilai masa pula, M, nak cari nilai M, kita tutup M. Jadi kita akan nampak jarak bahagi dengan laju. Begitu juga kalau kita nak cari nilai jarak. Kalau kita nak cari nilai jarak, J, maksudnya kita tutup huruf J. Jadi laju darab dengan masa. Kita tengok contoh yang pertama. Contoh ni saya ambil daripada buku teks. Aida berjalan ke kedai yang jaraknya 100 meter selama 5 minit. Hitung lajunya. Kita boleh gunakan segitiga tadi. Macam yang saya terangkan tadi, kita tengok pada soalan, dia suruh awak hitung laju. Jadi kalau hitung laju, kita tutupkan huruf L. Dekat sini kita akan nampak laju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi ini dia punya formula. Jarak bahagi dengan masa. Kita dapat daripada segitiga ni tadi. Kemudian kita masukkan nilai dalam formula. Yang ini jarak. Dia punya J kita tengok daripada soalan tadi. Kemudian bahagi masa. Yang ini M, masa, iaitu 5 minit. Kemudian awak boleh gunakan awak punya kalkulator. Bahagi je 100 bahagi dengan 5. Awak akan dapat 20. Jadi unit dia kita gunakan meter per minit. Sekarang ni kita tengok pada contoh yang kedua. Sebuah kapal terbang bergerak dengan laju 343 km per minit. Dalam masa 4.5 minit. Kita dikehendaki hitung jarak. Sama macam formula tadi, segitiga tadi. JLM ni kita kena hitung jarak. Jadi kita tutup jarak. Jadi bermaksud formula kita akan gunakan laju darab dengan masa.
Okey, jarak sama dengan laju jarak masa. Kemudian yang ini kita masukkan dia punya ni nilai. Yang ini adalah nilai laju yang kita dapat daripada soalan. Yang ini pula nilai masa. Okey, sama macam contoh satu tadi, awak gunakan kalkulator awak tekan 343 darab dengan 4.5 dan awak akan dapat jawapan 1543.5 kilometer. Okey, seterusnya kita tengok pada contoh yang ketiga. Sebuah bas bergerak dengan laju 86 km per jam. Okey, sejauh 215 km. Hitungkan masa yang diambil oleh bas itu untuk sampai ke destinasi. Okey, yang ini dia punya laju, yang ini dia punya jarak. Okey, jadi dia suruh kita cari masa. Okey, sama macam tadi, kita gunakan formula tadi, gunakan segitiga. Okey, dia suruh kita carikan masa. Jadi, kita nak tutup apa? Okey, kita tutup masa. Okey, dekat sini kita akan nampak nak cari masa jarak bahagi dengan laju. Okey. Okey, masa sama dengan jarak bahagi laju. Okey, ini kita masukkan nilai jarak kita 215 daripada soalan tadi. Okey, kemudian laju kita 86 km per jam juga daripada soalan. Okey, awak ambil kalkulator awak, cuba awak tekan sama-sama. Okey, awak dapat tak? 215 ni bahagi dengan 86 km per jam, awak akan dapat 2.5 jam. Okey. Ataupun 2.5 jam ni kalau kita nak tukarkan kepada jam dan minit boleh juga. Okey. 0.5. Okey, kenapa kita ambil 0.5 ni? Okey, sebab dekat belakang ni ada 0.5. Okey, 0.5 jam darab dengan 60 minit. Sebab daripada jam nak ke minit darab 60. Jadi awak akan dapat 30 minit. Okey, jadi 2 jam 30 minit. Okey, mana-mana jawapan pun betul. Okey, awak tak perlulah nak tukarkan jam dan minit. 2.5 jam ni pun sudah dikira betul. Okey, kita tengok pada standard pembelajaran kita yang seterusnya. Okey, kita nak memerihalkan perbezaan antara laju seragam dengan laju tak seragam. Okey, kita tengok. Okey, yang ini dia bagi ada guli A dan juga guli B. Okey, bandingkan jarak yang dilalui oleh guli A dan guli B dalam masa 4 saat. Okey, guli yang manakah mempunyai laju seragam dan guli yang manakah mempunyai laju tak seragam? Okey, jelaskan. Okey, kalau awak tengok gambar ni, boleh nampak tak antara guli A dan guli B, mana yang laju dia seragam? Okey, laju tak seragam ialah guli B. Okey, kalau awak tengok pada guli A ni, dalam masa 4 saat ni, okey, jarak dia sama dia gerak. Okey, setiap kali 1 saat dia akan gerak 2 cm. Okey, ini 1 saat pun dia gerak 2 cm. Antara 2 ke 4 ni, okey, beza dia adalah 2 cm. Sini pun 2 cm. Sini pun sama. Okey, tapi pada guli B, awak tengok saat yang pertama dia bergerak 2 cm. Okey, saat yang berikutnya 1. Yang ini 2. Yang ini 3. Jadi dekat situ kita dah nampak dia punya jarak tak sama. Okey, kalau awak tengok yang ini pula dia punya graf jarak masa bagi guli A dan ini pula graf jarak masa bagi guli B. Okey, kalau graf jarak masa bagi guli A ni, awak akan dapat dia punya graf linear, maksudnya garis lurus. Okey, kalau untuk guli B, awak akan nampak graf tak linear. Okey, maksudnya dia tidak lurus. Okey, dekat sini
Kita boleh kata, saya ulang lagi sekali, laju yang tak seragam ialah guli B. Okey. Ini dari penerangan. Okey, maksudnya guli A ni dia bergerak dengan perubahan jarak yang sama. Okey, jadi kita kata guli A bergerak dengan laju seragam. Okey, guli B dia bergerak dengan laju tak seragam kerana jarak dia berbeza. Okey, jadi laju seragam ni kita boleh katakan perubahan jarak yang sama dalam selang masa yang sama. Okey, maksudnya satu saat ni jarak dia bergerak sama, seragam. Okey, kalau guli B ni jarak dia tidak sama dalam selang masa yang sama. Okey, sekarang ni kita tengok pula contoh objek yang mempunyai kelajuan seragam. Maksudnya dia gerak sama je. Okey, yang pertama jam. Tepat setiap masa dia gerak tu jarak dia sama. Okey, yang kedua lift. Okey, lift ni saya rasa semua orang ada pengalaman naik lift kan. Okey, ada ke awak rasa bila naik sekejap ada masa awak rasa macam dia bergerak terlalu perlahan, ada masa terlalu laju. Bila kita naik lift kan kita rasa sama je pergerakan dia. Okey, itu adalah laju seragam. Okey, kemudian contoh objek yang mempunyai laju yang tak seragam. Apa dia objek dia? Okey, yang pertama adalah ombak. Kadang-kadang ombak kuat, kadang-kadang ombak perlahan. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok pada contoh 3. Okey, kita nak tentukan macam mana objek tu dia bergerak laju seragam ataupun tidak. Okey, tengok pada soalan ni. Farid memandu trailer sejauh 170 km dalam masa 2 jam yang pertama dan 190 km dalam 4 jam berikutnya. Adakah Farid memandu trailer dengan laju seragam? Jelaskan jawapan anda. Okey, cara dia kita kena cari dia punya laju dulu. Okey, jadi kita gunakan lagi formula ni yang segitiga ni. Cari laju, tutup laju. Maksudnya jarak kena bahagi dengan masa. Okey, kita cari dulu masa 2 jam yang pertama. Okey, jarak dia 170 bahagi dengan 2. Okey, jadi maksudnya dalam masa sejam dia bergerak 80 km per jam. Okey, kemudian yang kedua, kelajuan pada 4 jam yang berikutnya, kita ambil jarak dia 190 km, kita bahagikan dengan 4 jam. Jadi, kita akan dapat 47.5 km per jam. Okey, jadi dekat sini kita nampak kelajuan dia setiap jam tidak sama. Jadi, kita boleh katakan laju trailer tersebut tidak seragam. Okey, kita tengok pada contoh yang keempat. Encik Mahesh memukul bola golf dari tiang P ke tiang S melalui tiang Q dan tiang R. Adakah kelajuan bola golf itu mempunyai laju yang seragam? Jelaskan jawapan anda. Okey, maksudnya kita kena cari dia punya laju daripada P ke Q, Q ke R dan R ke S. Kita kena cari lajunya dalam per saat berapa. Okey, sama macam tadi daripada formula ni. Okey, kita akan dapat laju. Nak kira laju, kita tutup L. Maksudnya, ni dia punya jarak bahagi dengan M. Masa. Okey, kelajuan bola dari P ke Q. Okey, awak tengoklah gambar ni. Daripada P ke Q, okey, jarak dia 40. Ni dia punya J. Ni pula dia punya masa M. 40 bahagi 2. Okey, awak gunakan kalkulator awak tekan. Tengok, dapat tak? 20. Okey, kemudian kita cari pula jarak daripada Q ke R. Bukan jarak, kita cari dia laju. Okey, Q ke R. Okey, bila kita tengok Q ke R, dia punya jarak, ni dia punya jarak 70 meter. Ni dia punya
masa. Kita bahagikan untuk dapatkan per saat dia berapa. Okey, gunakan kalkulator awak macam tadi. Awak akan dapat 20 meter sesaat. Okey, 20 meter per saat. Okey, seterusnya daripada R ke S. Okey, ambil dia punya jarak ni 60 bahagikan dengan 3. Okey, boleh je guna kalkulator awak 60 bahagi 3, awak akan dapat 20 meter per saat. Okey, jadi awak tengok dia punya laju sama. Jadi kita boleh katakan kelajuan bola golf itu adalah seragam. Okey, saya harap penerangan yang saya berikan pada awak tadi jelas. Okey, jadi untuk kerja sekolah awak boleh buat dalam buku tulis ataupun kertas. Okey, hasil kerja awak hantar pada saya. Awak kena tunjukkan awak punya jalan kerja dengan jelas. Kalau awak tak hantar, saya tak tahu awak faham ke ataupun tak faham. Awak kena cuba buat, okey? Okay, kita tengok. Okey, dalam buku teks, awak tengok buku teks awak, muka surat 178. Awak buat aktiviti jom cuba 9.1, buat nombor 1 dan nombor 2. Okey, tengok pada nombor 1 ni. Okey, dia suruh awak padankan masa yang betul bagi jarak dan laju yang diberikan. Okey, dia suruh awak padankan masa. Dia suruh awak cari masa lah. Jadi awak ingatlah balik tadi ni nak buat. Okey, segitiga kita. Okey, J, L, M. Okey. Segitiga ni kalau awak nak senang ingat huruf apa duduk atas. Kalau kita susunan ABC, kita akan jumpa huruf J dulu. Okey, jadi J duduk atas. Kemudian kita akan jumpa huruf L dan huruf M. Okey, untuk soalan satu ni dia nak cari masa. Jadi awak tutup M. Okey, masukkan je nilai dalam formula. M okey, sama dengan jarak bahagi dengan laju. Okey, nanti awak kira lah satu-satu ni. Kira yang ni, kira yang ni, kira yang ni. Okey, sesuaikan mana satu jawapan dia lah. Dia ada bagi masa antara 3 ni. Okey, tapi awak kena kira Okey, kemudian soalan nombor 2. Berdasarkan gambar rajah berikut. Okey, dia suruh awak hitung jarak. Okey, hitung jarak bagi setiap situasi yang diberikan. Okey, dalam setiap gambar ni dia dah bagi laju dan masa. Jadi, dia suruh awak cari nilai jarak. Okey, jarak tak tahu. Okey, sama macam tadi. Jangan lupa segitiga ni. Okey, nak tahu formula jarak. Okey, J, L, M. Okey, jadi dia suruh jarak kan? Tutup jarak. Jadi maksudnya jarak sama dengan laju darab dengan masa. Okey. Kemudian yang seterusnya. Okey, yang ni soalan ni tak ada dalam buku teks. Okey. Jadi awak kena cuba buat. Okey, yang ini dia nak tentukan sama ada yang berikut mempunyai laju seragam atau tidak. Okey, untuk soalan ni bukannya awak baca soalan. Okey, contoh Okey, sebuah kereta bergerak sejauh 160 km dalam masa 2 jam pertama dan 90 km dalam jam yang berikutnya. Okey, bukan awak tengok je. Okey, so boleh tulislah laju seragam, laju tak seragam. Okey, tak. Awak tunjukkan dia punya jalan pengiraan. Okey, macam yang saya tunjukkan sebelum ni. Okey, sama juga soalan nombor 2. Okey, kita dah sampai ke penghujung. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Okey, sebab awak tonton video ni sampai tamat. Okey, kemudian jangan lupa awak siapkan tugasan kerja sekolah tadi tu dan hantarkan pada saya. Okey, saya ada bagi juga soalan dalam bentuk Google Form. Yang itu pun awak kena cuba buat. Okey, soalan dia senang je. Okey, yang ketiga pesanan saya,
Okey, jangan lupa bantu ibu bapa atau penjaga awak buat kerja rumah. Okey, tolong mak masak, tolong sapu sampah, lipat baju. Okey, dan yang ketiga, jaga diri semua. Okey, jangan pergi merayau. Okey, semoga kita semua dilindungi daripada wabak penyakit COVID-19. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.